anda semua yang masih lagi bersama dengan kita ya di program Fiesta Labo PNB at Home, dan pada petang ini bersiaran secara langsung yang anda sedang tonton menerusi Facebook Amanah Saham Nasional Berhad. Dan bersama dengan saya hari ini bukan saya seorang saja. Kalau tadi pengacara tepi kita bertiga, kita kat sini yang tengah berdua ya. Haiza akan terus berborak mengenai topik-topik yang berkaitan dengan pelaburan, pengurusan wang dan perancangan keuangan untuk kita sama-sama membina matlamat, pelaburan yang bermatlamat. Dan kenapa kita kena tahu mengenai semua ini? Kerana perancangan keuangan dan pelaburan merupakan satu kemahiran hidup yang amat penting untuk kehidupan kita yang lebih sejahtera. Tanpa perancangan keuangan yang betul, memang agak sukar untuk kita menjalani kehidupan yang bahagia, kerana keuangan merupakan satu elemen dalam kehidupan ya. Kerana uang ni macam-macam. Abang tak sayang, adik melayang, semualah Ini bahasa ekonomi kan. So jadi tuan-puan, adik dan juga abang, kakak-kakak semua, teruskan menonton saya pada petang ini untuk kita sama-sama menimba ilmu. Ini paling penting sekali. Tetamu saya di sebelah kiri dah standby, tunggu kejap. Kita akan announce siapakah dia. Dan untuk mendapatkan maklumat pelaburan yang betul, anda kena tonton ya sehingga habis rancangan ini supaya kita boleh membangunkan strategi ya. Dan baik, petang ini kita akan bersama dengan seorang panel jemputan yang semakin popular. Saya dah jumpa dia tahun lepas. Saya rasa untuk Fiesta Labo PNB at Home ni baru je buat. Tiba-tiba menjelma lagi ya, itulah masa begitu pantas berlalu. Jadi untuk borak-borak je Fiesta Labo PNB at Home hari ini, kita bersama dengan seorang pempengaruh ataupun kita panggil influencer ya, yang sangat popular di YouTube, yang berasaskan keuangan, Financial Faiz nama YouTube dia tu, yang kini sudah pun mempunyai kira-kira 116,000 pengikut untuk membincangkan topik kita hari ini. Tapi sebelum saya sebut topik, kita rasa tahun lepas tak sampai 116,000. Tak sampai. Tak sampai. Oh, dia dah bunyi dah. Okey. Tak sampai 116,000 Kejap lagi kita tanya. So topik kita hari ini, bina kubu keuangan elak tersungkur waktu kecemasan. Jadi bersama saya ialah Encik Faiz Azmi. Inilah satu-satunya pengasas saluran YouTube Financial Faiz. Selamat datang Encik Faiz. Thank you very much Haiza for Ya, having me. terima kasih. Kita berjumpa lagi. Betul. Kalau tahun lepas tu banyak benda kita bincangkan, dan hari ini kita bersambung lagi. Banyak Kita lagi boleh bincang. betul, kita nak bagi ilmu lah kepada yang menonton. Sebenarnya untuk diri saya juga banyak benda kita nak tahu sebab kalau kita tak ada kubu keuangan ni, memang boleh tersungkur, jatuh terjunam. Betul. Betul. Okey. Baik Cik Faiz, kita nak teruskan sesi kita petang ini. Bagi Haiza, tajuk ni memang menarik, lebih-lebih lagi selepas ramai sangat antara kita yang berdepan kekangan keuangan akibat pandemik COVID-19, dan antara pengajaran keuangan yang ramai kongsikan ialah kekesalan kerana tidak mempunyai tabung kecemasan. Itu yang paling kita takut selain komitmen hutang yang tinggi, dan COVID-19 ataupun pandemik ini bukan kita minta kan, dan kita pun tak boleh nak tahu dia akan datang menyerang dunia. So jadi kita nak memulakan persoalan kita bersama dengan Encik Faiz. Apa agaknya sebenar tabung kecemasan ni? Mungkin Encik Faiz boleh jelaskan dengan lebih lanjut, dan mengapa ianya sangat penting untuk semua orang, dan bagaimana untuk kita nak bina tabung kecemasan ini. Nak tahu apa sebab kena ada, nak bina macam mana? Silakan Cik Faiz. Thank you very much Haiza. Tapi sebelum kita bermula, apa lagi? Let's jom. Yes. Okey, tapi sekejap belum jawab lagi. Kalau tahun lepas tak silap saya dengan Bel sebut tak sampai 100,000 kot Yes. Dalam sekelip mata sekarang dah 116,000 subscribers. Betul. Yes. Memang I'm very happy lah sebab nampaknya orang suka nak belajar pasal kewangan. Yep. Betul, boleh belajar dekat buku, dekat surat khabar, dekat white paper. Tapi masalahnya bila benda tu tak sampai dekat orang. Orang macam tengok buka satu page, baca satu perenggan, dia tutup, dia pergi tengok benda lain, dia tengok bola, surat khabar. Tapi I mencuba untuk tukar benda tu supaya jadi lagi seronok. Buat lawak yang
lawak yang pasif lah maksud I. I tak bermaksud untuk buat lawak tapi orang kata lucu. Okay. Ya, jadi kita buat bersahaja cerita. ya Betul. penyampaiannya. Betul. Yes. So kalau orang tengok melalui YouTube sekarang ni itulah antara salah satu source-nya juga. Betul. Sebab kalau kita belajar melalui buku saja tak berguru, saya rasa kita tak akan dapat ilmu yang tepat. Betul, Ya? yes. Okey, baik Cik Faiz. Bagaimana agaknya kita nak mencipta tabung kecemasan ni dan sebenarnya apa pentingnya kita kena ada tabung kecemasan ni? Kecemasan. Kalau dalam bahasa Inggerisnya backup ataupun emergency lah. Betul. Kita hidup ni tak boleh fikir kita punya hidup ni lurus saja. Cantik je. Cantik daripada dilahirkan, masuk sekolah yang baik, masuk universiti yang baik, dapat kerja yang baik. Lepas tu dapat simpan kerja tu sampai kita bersara dan kita bersara pada umur 60 dan dapat bersara dengan selesa Ya. dan meninggalkan dunia ni pada umur yang lanjutlah 80 dan 90. Maknanya kita punya semuanya, kita punya apa yang kita perlu sediakan dah ada. Dah settle Kita tak semua. boleh fikir benda tu akan berlaku dengan cantik saja sebab akan ada dugaan. Ya. Dekat situlah tabung kecemasan tu the first line of defense, the first one. Ada orang akan cakap pasal insurance lah, itu sebenarnya kedua. Yang nombor satu memang tabung kecemasan. Ini Sebab maksudnya wang lah kat wang, situ. duit, yes. Duit yang nanti kita akan cover lagi, tapi liquid yang kita boleh, alamak, nak pakai sekarang ni. Buka wallet ada berapa ratus ringgit. Itu level 1. Lepas tu kita akan letak dekat sana, letak kat sini. Dia punya level cair dia tu berbeza-beza daripada duit cash simpan dalam wallet, duit cash simpan dekat bawah bantal kat rumah, duit cash simpan dalam bank. So dia ada different level dia. Tapi benda ni semua memang kena ada, tak boleh semua simpan dekat satu tempat yang susah nak ambil sajalah. Paling mudah kita panggil ni macam duit selit lah Betul, ada betul. kat mana je kita nak pakai. Okey, ada kat situ. Betul, betul. Kat bawah pasu Tapi tak boleh banyak sangat. Maknanya takkanlah RM10,000 bawah pasu, apa masalah dia ni? Contoh. Contohlah betul. Tapi maknanya kita kena tahu kita ada berapa bawah pasu ni berapa pasu ni, bawah bantal ni berapa. Tak boleh kita agak-agak saja. Tiba-tiba bila nak pakai je pecahkan semua pasu, dapat RM100. Tak boleh. Kita kena tahu, okey, dekat dalam wallet senantiasa ada RM500. Dekat dalam bank account senantiasa ada 1 bulan gaji. Bila-bila masa kita boleh pakai untuk digunakan melalui bank. Lepas tu ada dekat ASB lah contohnya. Itu tips je lah Yes. Contohnya kita tak, bukannya kecemasan tu satu je semua letak satu tempat, kita biarkan tak tahu kat mana. Bahaya. Kalau kita letak banyak sangat cash pun sebenarnya bahaya sebab nanti ada benda datang. Kita ada tak best bisikan-bisikan. Yes. Sometimes dari kita, sometimes dari luar. Sometimes Betul. daripada kita tak nampak pun. Okey, jadi maknanya kalau kita nak adakan tabung kecemasan ni perlukah kita bahagikan? Contoh ni kecemasan apa, ini kecemasan apa. Mungkin ini untuk sakit pening, yang ini kalau kita bahagikan yang lain-lain. Macam mana tu? Adakah itu penting ataupun kita just letak aja? Pembahagian memang penting tapi bukan dari segi pening, hilang kerja, itu bukan. Dia dari segi senang tak nak akses. Okey, kita lompat sikit maksudnya ada orang dia simpan banyak tabung kecemasan dia dekat rumah. Okey. Tapi masalahnya bila simpan banyak sangat kat rumah, benda tu tak menjanakan pulangan. Dia tak bergerak lah. Ya, dia macam itu, 100 je lah. Betul. Macam Chris cakap tadi tu, dia akan dimakan oleh inflasi. Memang RM100 tu tetap 100. Lagi 10 tahun RM100 tu tetap RM100 juga. Tapi nilai dia nak beli roti dah tak boleh. Dulu Semakin susut. boleh beli 100 buku roti. Sekarang ni dengan RM100 tu maybe 50 buku roti saja. Setengah Itu je. contohnya. Ya. So maknanya kita tak boleh letak, kita nak bahagikan dia boleh, tapi kita bahagikan dia dari segi senang tak nak akses duit tu. Okey, jadi kan apabila ramai yang mengaku mereka ni tak ada tabung kecemasan kan Cik Faiz, ada tak ini bermakna mereka ni tak melabur? Mungkin agaknya mereka tak tahu di mana dan juga bagaimana nak melabur atau sengaja tak nak melabur buat-buat tak tahu. Okey, sebenarnya ada banyak sebab Aiza. Kita tanya orang lain, dia akan jawab orang lain. Okey, nombor satu yang I bersimpati sedikit lah. Dia macam mana pun dia nak melabur tak boleh dengan pendapatan yang dia dapat. Tak boleh. Sebab dia pun nak makan. Dia pun nak tinggal, nak bayar duit minyak. Masalahnya, kalau kita tengoklah Bank Negara ada bagi satu number ni lah tahun 2017.
I pun ada buat video benda ni baru minggu lepas. Dia katalah seorang lelaki yang tinggal di Kuala Lumpur untuk living wage, maknanya gaji yang selesa untuk dia hidup. Kita bukan nak suruh dia beli kereta mahal. Kita nak suruh dia boleh beli kereta ataupun beli motor dan bayar duit minyak kereta motor tu, bayar insurans. Berapakah gaji yang selesa untuk seorang tinggal di Kuala Lumpur? 2,700. Baru-baru ni RPM ada cakap lah, dia 1 Mei akan naik tangga gaji minimum jadi 1,500. A very good gesture, betul. Tapi itu pun masih rendah sedikit daripada baru nak tanya 2,700. Maknanya sebelum ni macam mana? So macam mana orang lain yang sebelum di-announce kan, even sekarang ni pun, sebab sekarang ni baru bulan Mac, nanti bulan April masih lagi gaji bawah 1,500. Bulan 1 Mei nanti baru dia naik 2,000, baru dia naik 1,500. So selama ni macam mana dia nak menyimpan? Yang ini ada simpati. Yang ini dia tak boleh nak menyimpan sangat, tapi macam mana pun dia kena simpan sedikit. Okey, itu yang satu. Nombor 2 pula, dia rasa dia tak perlu menyimpan sebab dia nak hidup on the here and now. Sekarang juga dia kata buat apa nak simpan nanti, kita tak tahu apa akan jadi. Tapi ramai yang ramai beranggapan begitu ya. Yang ke depan kita tak nak tahu, kita nak tahu sekarang. Cik Faiz. Yes, tapi masalahnya bila ada masalah di hadapan nanti, waktu itulah dia baru nak fikir everything lah. Semua benda dia nak fikir. Dia nak minta sana lah, dia nak minta sini lah, which is masalah dia tak ada emergency fund ni adalah sebab keputusan dia buat setahun lalu, 2 tahun lalu, 10 tahun lalu, selama mana dia bekerja. Sebenarnya konsep dia senang saja. Berenang sambil minum air. Maknanya hidup ni adalah berenang. You tetap kena berenang juga. Tapi apa salahnya you minum air sikit? Maknanya you tetap kena hidup, you tetap kena kerja. Kalau you tak kerja, you tak nak hidup, duduk je kat rumah tu, lama-lama tak ada makanan, in the end gone jugalah. Tapi you tetap kena hidup, tetap ada gaji 1,500 ke, 2,000 ke, 5,000 ke, simpan sedikit. Sebelum nak sampai ke destinasi kita tu. Bila kita dah umur 60, destinasi kita yang pertama lah, dah nak akhir-akhir ni 60 akhir patutnya dah meninggalkan dunia lah. So umur 60 tahun, tak meninggal dunia lagi, masih sihat lagi, cuma dah bersara. Dah ada duit yang kita dah kumpulkan secara sekali arung lah, sambil-sambil tu, itu yang kita nak sebenarnya. Dan bagi Haiza kan, bila dah usia begitu, bukan masanya lagi untuk kita peningkan kepala kot untuk memikirkan apa-apa saja kesusahan kan. Betul. Jadi bila ada tabung kecemasan, itulah yang paling penting sekali. Betul. Baik Cik Faiz, dan saya rasa kan selain pada tak tahu, ramai juga yang rasa takut sebenarnya tahu, nak mengelak untuk melabur kerana merasakan melabur ni susah, tak faham, kena ada modal besar, kena ada ilmu, sebab tu kena tonton kita ni kan. Dan macam-macam lagi. Maklumlah kita ni orang biasa-biasa aja. Bila cakap tu selalu perkataan yang popular, kita marhain kan. So macam mana kita nak urus keuangan dan kita nak melabur yang bunyinya ni macam sophisticated. Sebenarnya betul ataupun susah sebenarnya nak melabur ni Cik Faiz? Jawapan dia ada macam-macam lah. Ada pelaburan yang mudah dan ada pelaburan yang amat susah, dan kalau you salah buat, boleh jadi lagi teruk. So memang ramai yang datang cari kita ni, dia nak menceritakan pelaburan yang agak susah. Sebab tu dia kena datang, dia kena explain. Tapi sebenarnya untuk orang Malaysia ni, dia dah ada satu pelaburan yang amat mudah, yang semua yang dia perlu buat adalah dia potong 20% lah. Ini budgeting yang saya selalu cakap lah. You budgetkan you punya kehidupan tu, apa-apa yang you dapat setiap bulan tu, tolak 20% net income ya. Maknanya kalau gaji 5,000, dah potong EPF, dah potong tax, SOCSO semua. Contohnya lebih kurang 3,900. 20%, kenapa lah ambil nombor susah ni? 4,000 lah. ambil genap. 4,000 ringgit. 20%, RM800 letak dekat tabung kecemasan ni. Dan nampak senang. Sebenarnya bila dia kata susah, dia takut tu sebab dia fikir pelaburan tu perlu mahal. Yang besar-besar dia fikir capital, tak payah. Even RM10 pun boleh melabur. Itu yang I nak sebenarnya. Kalau you sekarang ni you balik rumah, you tengok gaji you, tengok dah potong semua komitmen, tengok tak dapat 20% pun, tak apa, melabur juga. Tapi untuk yang muda-muda, belum ada komitmen lagi, dapat je gaji, jangan tolak komitmen dulu. Tolak 20% dulu, baki tu barulah belanja untuk duit kereta ke duit minyak ke. Itu yang pertama dulu. 20% tu yang kena tolak dulu. Betul. Kena mudah. Bila benda tu susah, kita takut. Macam buat admits, contohnya, susah lah, tak nak buat admits. Pergi buat sejarah lah, lagi senang baca buku. Tapi bila benda susah, kita pening, tak nak. Sebab tu, budgeting untuk kita ni perlu mudah. 20% je dapat income, tolak tepi, insyaAllah
selamat nanti. Bila simpan duit ada kecemasan semua. Lepas 5 tahun, you buat benda ni, dia tengok ada. Compared tu kalau tak buat, 5 tahun kosong, lepas tu bila ada kesusahan kat tengah-tengah tu kan, Ya. dua orang ni akan ada situasi kewangan yang berbeza. Ya, betul. Dan mungkin juga dia sendiri akan terperanjat kan dengan apa yang dia dah simpan Betul. tu kan. Tak sangka yang dia tolak, dia rasa susah sangat 20% tu kan Cik Faiz kan. Betul. Tapi yelah, orang bila dengar je ayat investment tu maklumlah, you dah invest ke kan, macam ayat-ayat orang kaya kan. Jadi sebenarnya melabur tu tak sesusah mana. Cuma kita punya kehendak dan keinginan kita tu nak tolak ataupun tak nak je 20% tu Betul. Baik Cik Faiz, kalau kita tengok juga ada yang berminat nak melabur tapi akhirnya mereka ni kehilangan semua wang pelaburan. Ini saya rasa mesti tersilap labur lah. Dan apabila kehilangan modal pelaburan, mereka rasa sangat-sangat kecewa dan akhirnya dia memilih untuk tidak melabur lagi kerana dah pernah rasa rugi dan dia tak nak rugi lagi. Jadi Haizal rasa memang semua orang berasa takut kalau berdepan dengan kerugian. Jadi bagi yang tidak begitu berani, mereka ini memilih untuk membiarkan ajalah duit dia tu kat dalam akaun simpanan bank. Tak apalah, dia tak gerak, tak apa, janji dia selamat kat situ kan. Jadi apabila kita nak melabur, apakah perkara paling penting yang kita kena tahu sebelum kita nak start membuat pelaburan? Perkara orang kata asas. Nombor satu, yang paling penting lah, yang tak ada lebih penting daripada ni adalah kena fahamkan beza antara risiko dengan pulangan. Dalam bahasa Inggerisnya, return versus risk. Okay. Maknanya kita tak boleh tengok pulangan sahaja. Yang ini boleh memberikan pulangan 20% tahun lepas. Okey, ini memang standard. Memang standard, orang yang akan cari kita dia akan cerita tahun lepas dapat 20%. Tapi kalau kita tanya dia, yang indah-indah lah yang ni. indah-indah Okey, sahaja. Sebab tu, bila benda tu dah indah, benda dah lepas. Tapi going forward yang ke depan lagi tu, dia pun tak tahu. Dia boleh project lah, dia boleh kata insyaAllah based on past performance, ni akan cantik lebih lagi. Masalahnya, tiada siapa yang boleh jamin benda tu. Dan bila ada orang dah melabur, lepas tu hilang duit, dia takut. Betul macam Haizal cakap tadi tu, bila dia dah hilang, dia dah tak nak buat lagi, dia nak play safe sangat pula. Dia langsung tak nak letak dekat mana-mana, cakap melabur je dia dah takut. Sebab tu kita kena ada ilmu. Risiko lawan return ataupun return versus risk. So, macam mana kita nak bahagikan dia? Risiko ada 3 jenis lah. Risiko rendah, sederhana dan tinggi. Yeah. So, bila rendah, kita start dengan tinggi lah. Sebab tinggi yang paling banyak. Return selalu, basically that is the law lah. That's how it is. Sebab ni kalau risiko dia tinggi, kebarangkalian dia untuk memberikan pulangan adalah tinggi. Tapi kebarangkalian dia untuk memberikan kerugian pun tinggi juga. Contoh-contoh dia yang kita selalu dengar lah, yang anak-anak muda selalu buat. I bukan kata benda salah. It's okay, tak ada masalah. Cuma bila dia terlalu excited about this one, dia terlupa benda yang risiko tengah dan yang rendah. Contoh dia apa? Yang kita selalu dengar FX lah. FX dan juga crypto. Okay? So benda ni bukan nak kata tak boleh invest, tapi kena faham dan jangan comparekan investment dalam risiko yang tinggi dengan risiko yang tengah dan rendah. Sebab ada orang akan cerita, alah ASB bagi 5% je dia kata. Masalahnya dia mengcomparekan risiko tinggi dan rendah. Tapi saya rasa ASB tu jaminan je tu yang kita nak tengok. Betul. Kan. Yang lain tu kita masih lagi was-was, kita tak tahu dia janji bulan bintang, hujung-hujungnya tak ada apa-apa, tu yang kita risau. Tapi Haiza, bila kita cakap pasal ASB pula, pulangan dia pada 5% untuk tahun lepas is acceptable for the risk yang jaminan yang dia bagi tu. Maknanya RM1 1 unit. Kalau kita nak cakap dalam bentuk duit kecemasan which is topik kita kalau kita nak melabur dekat FX semua tu boleh, kripto ke boleh, saham ke, unit trust yang harga boleh ubah, unit amanah boleh. Itu yang risiko yang tengah. Tapi jangan letak duit kecemasan tu dekat dalam tabung-tabung itu, kena letak dekat tempat yang risiko dia rendah. Sebab apa? Bila tadi Haizal ada tanya macam mana kita nak bahagikan dia, I ada sebut sikit lah pasal hilang kerja. Bagi contoh, ada orang dia kerja lama-lama dekat company, dia dapat employee punya shares, employee share option, ESOS. So ada orang dia dapat je ESOS tu contohnya worth RM100,000. Apa dia buat? Dia terus jual. Sebab apa? Dia tak nak pegang saham yang middle risk tu dekat of company yang dia kerja. Sebab apa?
kalaulah ada wabak ke, macam contohnya COVID, and dia sebagai seorang pilot contohnya, what will happen kalau ada COVID tu? Dia Semua hilang border kerja. tutup, Yes, ya. border tutup, dia tak dapat fly, and then dia pergi kerja pun hilang. Lepas tu, dia nak jual dia punya shares tadi tu, tak boleh. Bukan tak boleh, boleh lah. Ya. Mula-mula ada 100,000, tapi dia jual waktu industri dia affected. So, dia jual pada harga yang lebih rendah daripada apa dia patut boleh buat. So, what some people will do adalah, dapat je shares tu, dia terus jual, dia beli share company lain, industri lain. Bukan industri dia. Ya. So kalau apa-apa happens to dia, dia perlukan duit emergency ke apa ke, liquid, dia boleh jual lah saham dari company lain. So that is how kita nak gerak-gerakkan kita punya aset-aset yang liquid. Ya, maknanya kita tidak tertumpu pada yang itu saja. Betul. Baik Cik Faiz, kalau kita lihat juga pelaburan ni maknanya dia ada step by step yang perlu kita ikut, barulah kita akan nampak manfaat dalam kehidupan kita untuk jangka panjang ya. Dan juga seperti yang Cik Faiz kata, kita kena tahu kaitan antara risiko dan juga pulangan, yang mana kalau ada orang datang dan buat promosi skim pelaburan, ini yang paling kita risau Datang macam-macam, dia cakap, dia janji pulangan tinggi, macam saya kata tadilah, bulan, bintang, planet semua ada kan. So kita kena belajar juga untuk tanya risiko dan juga kerugian. Risiko kerugian lah sekiranya kita ni melabur. Jadi Cik Faiz, bagaimana caranya kita nak memulakan tabung kecemasan? Adakah produk-produk pelaburan yang sesuai kalau kita nak jadikan tapak untuk tabung kecemasan kita? Okey Aizah, sebelum saya jawab soalan tu, nak bagi tahu ciri-ciri yang kita kena tahu tentang setiap tabung yang kita nak letak ni lah. Nombor satu, risiko dah cerita tadi. Yes. Untuk kecemasan punya wang kecemasan, memang risiko dia kena rendah. Maknanya kalau kita nak keluarkan duit tu tetap ada. Bukannya kita masukkan minggu lepas RM1,000. Nak keluar minggu ni jadi RM800 pula. Itu tak boleh. Itu bukan ciri-ciri satu tabung kecemasan. Ciri-ciri nombor dua pula adalah dia punya liquidity, kecairan. Maknanya ada orang, dia beli sesuatu investment produk, tapi bila nak jual balik kena tunggu 5 hari. 5 hari acceptable lagi lah. Tapi kalau nak pakai duit tu sekarang, macam mana nak pakai? Dah tak jadi tabung kecemasan. Kalau dia pakai sebagai untuk duit kecemasan dia dibuang kerja, tu okey lagi. So ada duit dalam wallet untuk pakai, ada duit dalam bank untuk pakai, ada boleh pakai lah, boleh withdraw. Ada duit dekat dalam unit amanah yang perlukan beberapa hari untuk withdraw, ataupun untuk dalam saham pun boleh. Tapi ada juga duit yang saham yang volatile yang kadang-kadang nak jual tu susah, tapi dia boleh tunggu masa. Yang itu boleh tunggu 2-3 bulan. So dari situ, ini pun memainkan peranan dari segi liquidity. Okay. Last sekali adalah pulangan. Kita tak nak letak semua duit kita tu dekat bawah bantal macam saya cakap tadi lah. Ya, anak-anak banyak sekarang. Betul. So dia kena ada penambahan. Sebab kalau tak ada penambahan dalam nilai wang tu, ada inflation yang akan makan duit tu. Itu anak-anak lah tu. Dia akan makan duit tu, RM100 tu akan jadi lain. So contoh-contoh dia pula lah. As we all know, based on our event. ASB, ASB 2 dan ASB 3 memenuhi tiga-tiga ciri-ciri ini. Contohnya apa? Nombor satu, risiko yang rendah. So far, bukan sahaja tak pernah ada penurunan duit. Setiap tahun memang ada pulangan. Dah jawab nombor 3 pula. How about liquidity? Itu yang best. Mula-mula dulu, waktu saya belajar pasal ASB semua ni lah kan, nak keluar duit, memang kena memang kena pergi branch lah. Kita kena pakai borang merah. Yes, borang merah. Borang merah jangan lupa ambil. Kalau boleh kita nak pergi bank pakai borang biru, tapi kalau terpaksa pakai borang merah, tak apalah, borang biru untuk masukkan. Lepas tu yang jaga kaunter pula, akak ni dah 3 kali bagi borang merah. Ada orang dia dah siap isi dah. Kat rumah buat lebih. Dia cuma tinggal nak letak figure saja sebab dia selalu keluarkan, tak ada masalah. Tapi sekarang ni ASB pun dah, waktu startnya COVID, dia dah bagi kita pengeluaran RM500 sebulan. Lepas tu dah naik RM1,000 sebulan. Baru-baru ni dah boleh naik RM2,000 sebulan. Which is liquidity is there. Tapi ni satu lah, tak boleh terlalu liquid. Sebab itulah I don't think ASMB akan letak debit card lah dekat tabung tu. Nanti duitnya RM100,000. Rasa-rasa dia request Ada request. Ada orang tanya kenapa? I jawab lah, nanti hang pergi keluarkan semua susah juga. Withdraw lah, belanja lah. So nak keluar boleh, tapi ambil
kena app lah RM2,000 maksimum sebulan. Yes, kena, saya rasa kena macam gitulah. Barulah kita disiplin kan Cik Faiz kan. Betul, Dan betul. kalau ada yang request nak keluarkan apa, debit card ke apa benda ni. Orang kata, kalau kad tu dah ada kat tangan kita, memang muka kita sajalah dekat mesin tu ya. Betul, betul. Okey, ada Tapi lagi Cik Faiz nak ada sambung? option, Ya. ada option. Ha-ha. Ramai juga orang tanya pasal deposit bank. Now, deposit bank ni, dia lebih kurang sama dengan ASB dari segi tiga-tiga ciri itu, kecuali pulangan dia agak rendah dan dia punya liquidity tu pun kurang sikit. I bagi contoh Ya. kalau kita tengok sekarang kod surat khabar, pergi Google, you akan jumpa berapakah pulangan fixed deposit. Kalau dapat 3% dah cukup gembira dah. Itu macam promotion rate adalah 3.5-4%. Tapi sekejap lah, 3 bulan, 6 bulan. Habis 6 bulan tu, kena subscribe lagi. Lepas tu tak ada jaminan kita akan dapat rate yang tinggi. Tapi ASB memberikan pulangan berapa? 5% tahun lepas. Tapi satu lagi adalah liquidity. Yes, duit tu dalam bank selamat. Nombor satu dia stable. Tapi nombor dua, liquidity tu dia kurang sikit. Sebab apa? Okay. Kalau kita letak duit dalam bank sebagai FD, kita nak keluar tu ada bersyarat. Maknanya kalau kita kata nak letak 3 bulan tapi lepas 2 bulan nak pakai sebab emergency. Kita dalam topik emergency savings. Dia akan bagi penalty dari segi tak dapat pulangan ataupun dia maybe akan penalize you sebab keluar awal sangat. Yalah, sebab bila kita bagi duit dekat bank, bank akan gunakan duit tu untuk laburkan bahagian-bahagian dia, pinjam kat orang lain, dia pun nak buat investment. Tiba-tiba kita nak keluarkan balik padahal dah janji. So dia maybe akan penalize dari segi itu. So dua benda inilah yang membezakan bezanya FD dengan ASMB. Tapi ada pula orang tanya, emas. Banyak okey, emas. Emas. Laburan emas ya. Haza ada simpan emas ya? Adalah sikit. Ada sikit, okey. Tak banyak lah. Macam Cik Faiz kata 200 kilo ya. 200 kilo. Jutawan tak payah datang sini lagi. Alhamdulillah. Emas ni memang dari segi sentimental kita suka. Tapi emas ada dua jenis. Satu paper gold ataupun digital dan juga satu lagi emas betul lah. Kita cakap pasal paper gold dulu lah. Paper gold ni dalam pendapat I, okay, not bad. Cuma masalah dia, value dia boleh berubah-ubah dari hari ke hari. Maknanya kita masuk hari ni RM10,000, esok kita nak keluarkan tak semestinya dapat RM10,000. Not to mention ada juga spread. Macam maknanya kita beli sekarang ni RM300 1 gram. Kita beli daripada dia. Kita nak jual balik pada hari yang sama, tak semestinya dapat RM300. Dia akan ada potong lah. Itu keuntungan dia. Itu kita panggil dia spread. So emas ni more kepada jangka masa panjang tapi boleh juga digunakan sebagai emergency fund. Cuma dari segi emas yang betul, fizikal tu ya, bahaya sikit dari segi sebab nak kena menyimpan tu dekat mana. Kalau simpan dekat rumah, kena bayar peti emas. Kalau simpan sikit tak berbaloi. Kalau hilang pula macam mana? Banyak risiko juga ya. Betul. Dari situ lah memang ada banyak risiko. Alright. Jadi kalau anda nak buat pelaburan tu kena betul-betul lah macam Cik Faiz kata. Saya pasti yang anda menonton kita sekarang ni banyak ilmu yang anda dapat dan jangan lupa bolehlah intai-intai YouTube Cik Faiz juga ya. Nak tengok banyak lagi sebenarnya ilmu yang dibagi. Okey, kalau Cik Faiz tadi dah cerita pasal emas kan, satu bentuk pelaburan yang sesuai untuk kita lakukan tabung kecemasan ya. Dan kalau ada yang berminat nak beli emas kan untuk jadikan tabung kecemasan pelaburan, adakah mereka ini perlu terus beli contoh 10 gram, 50 gram ataupun Cik Faiz cadangkan untuk membeli 1 gram, 1 gram, 1 gram yang bayar bulan setiap bulan itu sampailah dia habis dengan harga yang betulnya, contoh RM2,000 lebih. Okey, kalau kita nak beli emas yang fizikal ya, beli 1 gram memang agak rugi sikit lah. Sebab ada kos dia tinggi. Yelah, emas ni banyak ni, nak potong 1 gram kecil tu, kos labor dia agak tinggi. So typically kita beli dinar, tu tak mengapa. Tapi tengoklah, kita nak beli satu emas ni, 1 gram pun dah RM300. Kalau orang tu gaji dia RM1,500, dia kata Cik Faiz kata 20%. Betul lah, kebetulan RM300 Cik Faiz. Habis RM300 tu terus letak dalam emas. Tapi what if dia nak pakai balik, macam kita cakap tadi, nak jual yang susah, nak simpan yang susah. Lepas tu dia kata dia nak simpan maybe RM50 je sebulan. So macam mana dia nak beli emas? Boleh, bukan tak boleh. Ada paper gold macam tadi ada cakap. Cuma ada cara yang lebih senang, which is ASB lah. Bila kita letak RM50 sebulan, RM50 sebulan tu, nombor tu memang, nilai tu memang kita nampak. Betul. Kita beli
kita membeli unit amanah yang harga dia tetap. Macam emas, kita beli emas. Walaupun kita beli paper emas pun ataupun digital emas, dia mewakilikan 1 gram, 2 gram, dia mewakilikan berat. Tapi bila kita nak membuat simpanan kecemasan ni, macam saya cakap tadi, kita tak nak terlalu pening kepala, risau, alamak nanti harga emas naik, harga emas turun, kita sibuk pasal benda tu. Kalau ada RM200,000, RM500,000, yes, tak apalah, kita boleh panggil manager untuk buat benda tu. Tapi I nak cakap dekat, macam Haiza cakap tadi, orang marahan. So kita tak nak pening-pening sebab kita start dengan benda yang mudah dahulu, lepas dah hebat, rasa dah power, nak melabur dalam emas, dalam unit trust, dalam saham, dalam kripto, go ahead. Tapi jangan meninggalkan benda yang lebih senang untuk mengejar benda yang susah semata-mata nak mengejar keuntungan. Itu yang paling bahaya, itu yang membuatkan orang takut. Satu lagi, kita masuk ke dalam topik sedikit lah. Ni off topic sikit, simpanan untuk hari tua. Bila kita dah semakin lanjut umur kita dah cemas. Alamak, dah umur 45, tinggal lagi 10 tahun. Duit gitu aja. Sebab tulis belah kanan ni. Betul. Jadi apa kita buat? Tengok belah kanan, tengok belah kiri. Alamak, ketinggalan. So apa kita akan buat? Kita akan buat benda yang nak cepat. Cepat. Orang datang, 15% sebulan. Wow. Okey, dia pun letak. Apa jadi? Risikonya tinggi. So bila risiko tinggi, hilang duit. Maksudnya dia kalau lagi tinggi ditawarkan, lagi tinggi risikonya. Betul, in general. Itu kalau risiko, contohnya apa? Itu yang valid, yang boleh macam saham. Boleh, you boleh dapat 15% sebulan. Kalau you hebat, Masalahnya, itu yang legit. Ada juga yang tak legit. Maknanya, dia sebenarnya menjanjikan, tapi sebenarnya dia memang niat nak menipu. Dia tak nak tunjuk pun. Contoh, setiap bulan ada dapat 15%, tapi lock. Tak boleh keluarkan sampai setahun. Oh, dia letak RM10,000, sebulan RM1,500, sebab senang Dia bagi genap, okey. RM1,500, RM30,000, RM3,000, RM4,500. Kita nak, wow, bestnya. Bila nak keluarkan, bergerak. Nombor tu gerak lah. Bila nak keluarkan, tapi tengah-tengah nak keluarkan boleh tak nak keluarkan? Dia kata tak boleh, kena tunggu dia mature. Bila dah setahun nak keluarkan, dah tak boleh. Apa jadi bila dah macam itu? Maknanya dah kena scam lah, itu satu hal. Tapi dia punya liquidity tu tak ada, nak pakai tak boleh, lepas tu dah kena tipu. So dekat situlah bahayanya bila kita terlalu terkejar-kejar untuk dapatkan keuntungan tinggi. At the same time, kenapa kita terkejar-kejar? Sebab kita lambat start. Sama macam berlari-lari, kalau kita lari 2 km, contohnya kita ada race for the first 2 minit lah, kita duduk je. Orang lain dah start jogging. Lepas dah 2 minit habis, baru kena lari. Kalau kejar orang tu, kita kena lari lagi laju. Sebab tu anak-anak muda, duit kecemasan dan duit retirement ni boleh digabungkan. Boleh. Tapi risiko dia, you kena pandai letak dia. Start dengan ASB dulu. Tapi kalau you rasa ASB ni, you rasa macam, tak best lah. Boleh letak dalam kripto, dalam saham. Tapi, kena ada sekurang-kurangnya 2 tahun. 2 tahun gaji, mesti ada tempat yang liquid. Tapi liquid pun bukan bawah bantal macam kita cakap tadi. Kena ada pulangan. Mana lagi? Kat sinilah. Kat sini. ASB, yes, betul. Tak payah pening-pening kepala lah. ASB je lah. Kita, for the time being, yes. Sangat-sangat senang. Dan adanya tabung kecemasan ni juga, kita mempunyai supaya sekurang-kurangnya kita dapat meneruskan kehidupan macam biasa dalam satu tempoh yang mungkin sementara kita nak bina semula kehidupan kita ni, Cik Faiz, kan? Yes. Dan tak kira lah sama ada kita kehilangan pekerjaan, kita sakit, berlaku mungkin kemalangan dan sebagainya. Tabung kecemasan ni yang akan bertindak menjadi pelampung. Kalau kita ada dekat laut, terkapai-kapai nak lemas tu, itulah pelampung yang kita nak pakai. Dan sekarang ni saya dah tahu kepentingan membina tabung kecemasan, dan saya pasti anda yang menonton juga adalah dapat ilmu daripada Cik Faiz dah bagi tahu tadi betapa pentingnya tabung kecemasan, dan kita juga dah tahu produk pelaburan yang sesuai untuk kita bina tabung kecemasan. Jadi sekarang mungkin Cik Faiz boleh bantu Haiza bagaimana cara terbaik untuk saya membina tabung kecemasan ini. Nak bina tu macam mana agak-agaknya? Okey Haiza, sebenarnya dah cover sikit tadi. Ialah kita pun cerita menyeluruh dalam kewangan. Memang kena menyeluruh, kita tak boleh tackle satu sahaja. Event ni pun 1 jam. Jadi, I pun lompat sana, lompat sini. Tapi, I dah cover. Nombor 1, budgeting. Budgeting. You start daripada you. Sebab kalau I cakap pun 10 jam pun, cikgu cakap dekat you macam ni. Kita tak buat. Macam mana? Tak jadi juga. Maksudnya,
dapat gaji, tolak 20% minimum. Itu yang pertama Okey, Betul. kiranya ni Cik Faiz recap balik kena remind balik. Yang pertama adalah 20%. Itu kalau mereka yang saya ingat tadi Cik Faiz kata itu kalau yang tak ada komitmen lah, bujang dan sebagainya, betul? Betul. Aha. Okey, seterusnya mungkin apakah dia punya step? Okey, kalau nombor 2 pula yang belum dapat lagi pun, yang dah ada komitmen pun, dia kena address dia punya komitmen, dia kena address sebab apa? Kita punya 20% tu kita nak tolak dulu sebelum kita spend dekat benda-benda lain. Yeah. Kita nak dapatkan kita nak praktiskan diri kita supaya kita jangan spend duit kita sebelum kita bayar diri kita. Kena ingat kita ada 2 orang dalam diri kita. Satu is kita, dan satu lagi is kita yang nak hidup kemudian. Okay. Maknanya kita bayar 20% tu bukan kepada kita. Kalau kita bayar kepada kita beli benda kita nak. Yeah. Kita bayar 20% tu kepada kita yang akan hidup selepas ini. Baik, dan pastinya juga kalau kita tengok apa yang Cik Faiz terangkan, memang mudah untuk kita membina tabung kecemasan. Nak melabur RM10 setiap bulan pun tak mengapa Betul. Serendah-rendah mungkin asalkan kita melakukan secara konsisten dan juga setiap bulan tu memang kita akan masukkan, senang orang kata auto debit lah. Semuanya akan terus masuk ke dalam simpanan kita dan kita tak keluarkan pelaburan berkenaan kecuali jika benar-benar memerlukan. Dan saya tertarik juga dengan konsep labur dahulu baru kita belanja, kerana selama ni kita selalu cakap ada lebih baru nak melabur, tapi kalau ada yang lebih baru nak melabur nampaknya masuk angin keluar asap. Betul. Sebab ada kemungkinan sampai bila-bila pun kita tak akan ada lebihan untuk melabur. Dan juga sepanjang sesi ini apa yang saya faham, kalau boleh nak melabur dalam pelaburan seperti pasaran saham, forex atau apa sahaja yang menarik perhatian kita, tetapi benalah dulu tabung kecemasan. Jangan sibuk kerja benda-benda yang lain, kejar benda-benda lain, tetapi kita pun tak tahu pulangannya berapa, risikonya juga tinggi. Betul. Dan sebelum kita nak mula mencuba pelbagai jenis instrumen pelaburan yang baru, belajarlah ilmu pelaburan dan dapatkan maklumat yang betul. Barulah matlamat untuk kita melabur tu tercapai. Okey, dan sekarang Aizan nak tanya juga pasal MyASNB dan juga auto labur. Tu bagaimana agaknya kalau kita nak buat auto labur? Auto labur ni adalah benda yang paling senang lah, yang kita boleh start. Yep. Sebab kalau kita pakai melalui bank, ada kos. Yes. Tapi kalau daripada auto labur, kos dia sekali sajalah waktu nak start tu. Lepas tu dah tak ada, free setiap bulan tu. Sebab when it comes to pelaburan kita kena ingat, banyak orang dia kerugian bila ada kos pada pelabur. Maknanya selalunya pasal sales charge lah. Nak beli rumah, kena bayar taxes, kena bayar lawyer, kena bayar valuation. Nampak macam senang kan? Nampak macam senang. Yeah. Tapi pelaburan tu tak bersih. Tak bersih maksudnya nilai bersih dia tu kurang. Kita letak RM100,000 untuk beli rumah, sebenarnya kos yang membelinya bukan RM100,000, adalah RM110,000. Contoh kita dah masuk semua. Lepas tu bila kita beli ASB pula melalui auto labur, apa-apa yang kita letak tu setiap bulan tu, macam I cakap tadi, dapat gaji kita boleh set date yang kita nak. Akhir bulan, awal bulan sikit, kita boleh set. Terus dapat duit tu masuk dalam akaun kita. Ya, baik. Itu yang senang. Auto labur begitulah ya. Baik, kalau Aizan nak tanya pada Cik Faiz ni, kalau sebab apa ada juga yang melihat kita dekat Facebook, Fiesta Labur PNB at Home ini, ada yang bagi-bagi soalan juga. So ni antaranya, ramai juga yang kita jumpa membiarkan aja wang mereka ni dalam akaun simpanan sebab senang nak keluarkan. Kira macam tabung kecemasan lah. Dia kata senang nak ambil apa-apa emergency, situlah kita jolok, situlah kita tekan duit kan keluar. Jadi apa yang bezakan akaun simpanan dan juga ASB untuk tabung kecemasan? Okey. Bila kita letak duit dalam tabung simpanan, simpanan biasa tu, kita ada debit semua tu, kita ni manusia, kita ni bukan nak kata lemah lah, tapi hati kita ni suka bermain-main. Bolak-balik. Patutnya otak kita menentukan kita punya hati, tapi kadang-kadang hati kita ni overpower otak kita. So jadi bila benda tu berlaku, kita akan argue dengan diri kita, okey, perlu tak beli handphone baru? Handphone elok lagi. Itu otak cakap. Maknanya kita ni bergaduh dengan diri kita, yes. Okay. Lepas tu hati kata, best. Nanti bagi alasan lah. Okay, bila pakai handphone ni, nanti orang nampak kau nampak hebat. Oh, tu dah teruk tu. So, samalah. Tak kisahlah handphone ke, kereta ke. Jadinya, bila
kita letak duit dalam ASB ni, nombor satu, kita dah cakap tadi lah, dia nak mengeluarkannya itu bukan susah, tapi tidak semudah untuk beli satu handphone RM8,000. Ya, maksimum pun RM2,000 kan. Kena pergi ke branch untuk mengeluarkan. Jadi dari segi kemudahan untuk mengeluarkan tu dia kurang sikit, tapi still acceptable sebagai tabung emergency. Ingat, tadi saya cakap, kalau yang paling mudah, letak bawah bantal. Tapi kenapa tak boleh letak bawah bantal? Sebab security, sebab pulangan yang kosong. Satu lagi kita tahu je ada situ, kita tarik je. Betul. Kan? Terlalu liquid. Ambil saja. Lepas tu, tak boleh nak keep track. Tapi dengan ASB ataupun My ASMB, dia punya app tu, kita log in je, terus nampak berapa figure yang kita ada dan kita darab 12 bulan gaji kita sama tak dengan berapa amount yang kita ada. Kalau sama, Alhamdulillah. Kalau tak sama, kenalah menambah-tambahkan lagi lah. Walaupun sedikit demi sedikit pun tak apa, janji kita buat dengan konsisten macam Haizal cakap tadi tu. Walaupun RM10 Betul. Betul. Walaupun RM10, lama-lama kita dah biasa, setiap bulan ada RM10, kita akan kata apa? RM10 ni sikit sangat, naiklah RM50. Naiklah RM100. Kita nak start daripada sekarang, terutama sekali yang masih baru nak mulakan kehidupan. Ya, maksudnya untuk anak-anak muda sekarang ni kita takut mereka ada anasir-anasir daripada luar yang kata masuk ni, dia orang mudah sangat ikut kan Cik Faiz kan. Itu yang kita risau. Penat kerja ni cari duit ni kan. Betul. Baik, jadi kalau kita nak lihat juga suka kita nak keluarkan wang dalam ASB ni, satu perkara yang cukup baiklah sebenarnya untuk pelabur. Barulah pelabur sebenarnya boleh menikmati pulangan dan membina tabungan yang diinginkan. Dan sebenarnya kalau kita selalu keluarkan wang, ada tak kesan kepada dividen yang kita terima tu? Contoh, ialah macam ada yang request, kita kata tadi apa, nak ada debit card. Dah yes. Kalau asyik keluar dekat dalam BSB pakai tu, macam mana nak kira dividen tu? Mesti makin tak ada kan? Macam kita tahu ASB atau ASMB lah. Dia ambil duit kita yang kita laburkan tu bukannya dia letak bawah bantal dia pula besarnya bantal dia. Dia pun akan melaburkan dan melabur akan mendapat pulangan. Pulangan tu lah dia akan berkongsi dengan kita sebagai ahli ASB melalui amount yang kita ada. Kita letak RM100,000 kita dapat 500 RM5,000. Kita letak RM1 juta kita dapatlah RM50,000. Siapa yang labur banyak dapat banyak. Jadinya bila kita keluar daripada RM50,000 kita keluar beli satu handphone RM8,000. Lepas tu kita keluar lagi, kita pergi beli basikal RM20,000. Bila akhir tahun dapat statement daripada ASB kata dapat kenapa ASB punya distribution ataupun dividen sikit. Okey, semua orang dapat kadar yang sama RM500, tak kisahlah. Tapi anda mendapat rendah sebab masa nak masuk tu duit tu duduk di dalam akaun ASB you berapa lama? Ada orang RM50,000 tu biar je sepanjang tahun. RM5,000 dah RM500, RM2,500 sebenarnya nombor bulat senang. Tapi kalau RM50,000 turun jadi RM40,000, turun jadi RM20,000. Akhir tahun last tu you dengar lah, ASB nak bagi pulangan tinggi lah kita RM500. Pun sama sibuk. Cepat masukkan, cepat masuk. Tapi betul. dapat masuk 2 bulan je daripada bulan November dengan bulan Disember. Dapatlah pro rata punya dividen yang berkurangan sikit. So walaupun akhir tahun tu you ada RM50,000, kawan you ada RM50,000 juga, tapi kawan you simpan RM50,000 tetap selama-lamanya setahun. You dapat kurang sikit. Tak boleh lah sebab dia ada kira-kira pro rata dia based on baki bulanan terendah setiap bulan. Itulah setiap kali SB ataupun announce kan, okey berapa setiap hujung tahun. So kita punya akaun tak boleh nak keluar sampai bulan 1 tak silap saya kan. Betul. So kita pun sibuk tengok, okey nak check. Lepas tu hampa. Itu adalah kerana kesalahan kita sendirilah. Betul. Ya, tak matanglah dalam simpanan tu, tak cukup lagi setahun kita dah keluarkan. Jadi kalau kita lihat juga apa yang Cik Faiz kata tadi, RM10 minimum ataupun boleh naikkan RM50, lama-lama RM100 mungkin. So kalau ada lebih, boleh terus menyimpan lebih banyak lagi lah. Ini sangat penting. Dan tabung kecemasan inilah yang memang kita perlukan dan kita nak ingatkan kepada anda yang menonton. Mungkin juga saya rasa kita boleh didik anak-anak juga Cik Faiz untuk memulakan tabung kecemasan. Mungkin daripada dia sekolah kita dah start buat tabung kecemasan untuk anak-anak. Adakah itu satu perkara ataupun tindakan yang betul kita lakukan? Dia budak-budak ni suka berbelanja. Kita masuk ke
kedai mainan, semua dia nak. Dia request semua benda yang dia tengok kat YouTube tu. Itulah yang dia nak. Tapi harga kita pula tunjuk kat dia. Cuba tengok dekat price tag. Sebab kita tengok price tag. Tapi dia tengok mainan. Betul. Kita suruh, tapi tengok dekat price tag ni juga. Okay, kita kena ajar dia pasal duit. Lepas tu, duit raya yang dia dapat semua tu, letak dekat dalam tabung. Contohnya dalam tabung USB. Tunjuk nombor. Ni, you punya nombor. Budak-budak zaman sekarang ni dah pandai nombor. Betul. Dia orang main Minecraft lah. Dia main game. Dia tahu apakah itu health bar. Pun ada duit juga, ada ekonomi juga. Dekat Betul. Fortnite. Betul. Saya pun kena beli juga untuk anak saya. Potong duit. Betul. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Kalau dia kata tak tahu tu, maybe boleh suruh dia main game Fortnite pula. Suruh dia tahu dulu. Sebab bila dia kata bunda, Iman nak ni sebab dia nak beli apa uniform dia, apa benda kostum dia, saya pun tak tahu. So saya kata okey, berapa kostum dia? Kalau 2,000 V-Bucks tu kita kena bayar tak silap dalam 20 lebih ke, saya tak ingat berapa. Tapi bila dia nak beli kostum tu, contoh dalam 1,500 V-Bucks dia kena pakai point, dah kena tolak. So saya kata nanti tinggal 500. Sorry, dah tak nak beli lagi. So dia akan tahu dekat situ kan. Lepas tu dia akan macam mengumpul-kumpul. Alamak, kalau duit ni kita kumpul, kita tak keluarkan, dan duit ni akan bertambah. Lagi satu, bila dapat dividen, tunjuk dekat dia 2,000 yang Alung simpan tu, sekarang ni dah dapat RM100. Sebaik senang lagi. Orang terror kira kita serah pada dia lah. Dapat RM100. Nanti dia tanya, apakah RM100 ni, apa ni distribution, dan kita explain dekat dia. Jangan pandang rendah budak-budak ya. Dia punya game tu sometimes I pun tak boleh nak faham. Apa benda ni, tapi dia faham dalam dan luar semua. Okey, buat macam ni dapat macam ni. Tapi nombor semua ni dia boleh tahu duit tu akan berkurangan. So kalau kita boleh sematkan minda dia untuk buka dia punya own account, tengok berapa dividen yang dia dapat, dia akan tahu dividen tu apa, dan dia rasa seronok, apa-apa duit Along nak simpan lah, tak nak letak tempat lain lah, biar kat dalam ni. Maknanya kita boleh apply kan benda tu. Boleh. Dia orang tahu ya, kereta-kereta mahal, jalan-jalan, makanan semua, dia tahu semua. So kita cakap kat dia kena bayar, dan dia akan ikut. Betul. Jadi dia pun tahulah duit dia kalau keluar akan susut. Betul. Kan? Jadi kat situ kita dah didik anak-anak kita. Baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada Encik Faiz Azmi kerana sudi berkongsi kepentingan membina tabung kecemasan dan bagaimana kita juga boleh membina tabung kecemasan dan membina kubu keuangan yang akan membantu kita daripada terus tersungkur, jatuh teruk ya, dan berlaku perkara yang mungkin di luar dugaan. Dan selepas perbincangan ini, apa yang Haiza faham, membina tabung kecemasan dan juga kita adakan tabung kecemasan ini dalam instrumen yang mana pelaburannya berisiko rendah sebenarnya satu kemestian dan merupakan langkah pertama sebelum kita mula mengembangkan sayap melabur dalam pelbagai jenis pelaburan berisiko sederhana dan juga tinggi. Kita mulalah yang biasa-biasa dulu ya, jangan tunjuk-tunjuk pandai, nak terus pergi yang paling atas, itu yang membuatkan kita akan jatuh teruk. Baik, dengan adanya tabung kecemasan boleh membiasakan kita ni melabur untuk merealisasikan impian kita. Nak beli apa? Nak beli kereta? Nak kahwin? Apa lagi keinginan yang anda nak, semuanya kita dapat. Terima kasih kita nak ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya Haiza menonton segmen Borak-Borak Je. Kita bersama dengan Cik Faiz, program Fiesta Labo PNB at Home yang dibawakan secara langsung di FB Amanah Saham Nasional Berhad. Kalau ada apa-apa soalan anda nak tinggalkan, boleh tinggalkan saja di sana. Dan untuk sesi yang kedua nanti kita ada seorang lagi panel yang akan memberikan satu tajuk ataupun topik yang sangat-sangat menarik. Dan terus bersama kami dalam segmen Trivia Love selepas ini yang menawarkan hadiah menarik bernilai RM50 untuk 10 pemenang bertuah. Kita jumpa bersama sebentar lagi dengan Dr. Adam Zubir ya, dan kita nak bawakan topik menarik bernama Private Mandate. Terima kasih kepada Cik Faiz. Jangan lupa untuk subscribe Cik Faiz punya YouTube sekali lagi. Mungkin boleh beritahu Financial Faiz ya. Dan macam biasalah, I akan tutupkan dengan thank you very much. You guys are awesome. Jadilah pelabur yang bijak. Dan Assalamualaikum. Alright, jumpa kita sekejap lagi jam 4 petang.